Tak tahu nak belajar kat mana? Jom ikut Mira. Seronoknya belajar di UCAM. Jom sertai Mira dan daftar secara online di www.ucam.edu.my dan follow like media rasmi kami. Begin here, achieve beyond. Hey SPM and STPM livers, are you still searching of what do you want to do, or are you still searching of what do you want to pursue? Come and join us now at UCAM, University College of Agriculture Malaysia, an institute owned by RISDA. Here in UCAM, you can see various levels of program being provided here, such as Masters, Bachelors, Diploma, and also Foundation. Here in UCAM, you can also immerse yourself in all sorts of fields, such as agriculture, aquaculture, landscape, management, livestock, IT, business, and many more. So what are you waiting for? Come and join us now by register online at www.ucam.edu.my. I'll hope to see you soon. Hi everyone, Assalamualaikum. Apa khabar? Welcome back to Pep Talk with Madam Safi. Okey, apa khabar semua? Diharapkan semua yang bersama-sama dengan kita pada petang ini diberikan kebaikan dunia akhirat, dilancarkan rezeki dan juga diberi kesihatan yang baik. Okey, dan buat pengetahuan semua, Pep Talk sudah pun menukar tarikh dan masa siaran langsung dari hari Sabtu jam 11 pagi kepada hari Khamis jam 3 petang. Jadi jangan lupa setkan masa temu janji kita setiap minggu dan kita akan kongsikan pengalaman berharga alumni College Risda dan UCAM yang boleh dijadikan panduan hidup kita insya-Allah. Okey. Okey, minggu ni merupakan episod yang ke-13 Pep Talk with Madam Safi, dan live session Pep Talk with Madam Safi adalah satu platform untuk menonjolkan alumni College Risda dan juga College Universiti Agroscience Malaysia tentang perjalanan hidup dan motivasi alumni yang boleh memberi inspirasi kepada kita semua. Alright. Okey, kita ada siapa hari ni? Okey, kita ada Wardah Wawa, kita ada Rozaida Muhammad, Nurhani Syuhaida, Isa, Salma Syazwana, Ani Maisara. Okey, mungkin yang sedang menonton kita boleh say hi sikit dekat saya. Boleh say hi sikit dekat saya. Alright. Okey, yang setia bersama-sama dengan Pep Talk with Madam Safi, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami, dan jangan lupa untuk like, komen dan share kepada ramai-ramai orang supaya apa yang kita nak kongsikan boleh memberi inspirasi kepada ramai orang dekat luar sana. Okey. Dan sekali lagi buat pengetahuan semua, Pep Talk sudah pun menukar tarikh dan juga masa siaran langsung daripada hari Sabtu jam 11 pagi kepada hari Khamis jam 3 petang. Okey.
So kita ada, hi madam. Hi madam, kata siapa ni? Hi. Hi Nur Azimah Yusof. Okay, Nur Azimah Yusof. Kita ada Alin Naz. Hi madam Safi. Hi. Hi madam Zulzaini kata Zulzaini. Hi Zulzaini. Kita ada Salma Syazwana bagi ikon comel pada saya. Terima kasih. Kita ada Cik Adi Zakwan binti Cik Ali. Hai katanya. Okey, hai Madam Safi kata Sharina Hasnul. Okey, kita ada Mak Luth Buk Najlal Lazi. Tu panjang juga nama dia. Okey. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Madam Safi. Bersama-sama dengan Pep Talk with Madam Safi. Hai Haziq Pozi. Hai Siti Adawiyah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Pep Talk with Madam Safi. Okay, so minggu ni kita nak bawakan tajuk Where There is a Will, There is a Way bersama dengan alumni Bachelor of Agriculture Science. Okay, mungkin yang sudah pun bersama-sama dengan kita ni boleh tag kawan-kawan untuk sama-sama menyaksikan perkongsian insan hebat alumni College Universiti Agroscience Malaysia. Okay, so bila kita cerita pasal hidup kan, hidup ni adalah sebuah perjalanan dan ini adalah salah satu kata-kata yang paling terkenal lah yang pernah kita dengar dalam hidup ni kan. Dan diyakini ataupun tak, hidup memang sebuah perjalanan mulai dari dilahirkan sampailah kita dipanggil pulang ke sang pencipta kita kan. Okey, dan sepanjang perjalanan ni kita akan melalui begitu banyak pemandangan. Okey, ada yang menarik, ada yang buat kita gembira. Namun kadang-kadang kita juga akan lalui jalan yang rosak. Kadang-kadang kita juga akan tersesat dalam perjalanan. Tapi walau apa pun cabaran yang kita hadapi dalam hidup kita ni, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Where there is a will, there is a way. Itulah peribahasa. Okey, dan peribahasa ini bermaksud jika seseorang tu ataupun jika mempunyai cita-cita atau seseorang tu berhajat nak dapatkan sesuatu, okey, seseorang tu akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Tak kiralah berapa banyak cabaran yang dilalui, semangat untuk capai cita-cita tu memang kuat. Bak kata orang, hendak 1000 dalih tak hendak 1000 daya, silap kat situ. Hendak 1000 daya tak hendak 1000 dalih. Okey, InsyaAllah dengan diiringi doa, keazaman, usaha gigih dan juga disiplin yang tinggi, anda akan capai juga matlamat atau cita-cita yang anda impikan dengan cemerlang dan jayanya insyaAllah. Jadi okey, apa kata kita dengar kisah menarik dari alumni Bachelor of Agriculture Science untuk kita kongsikan pengalaman dan juga motivasi diri dengan tajuknya Where There is a Will, There is a Way. Dipersilakan Anwar Syafiq bin Zohari. Okay, welcome to Pep Talk with Madam Safi. Terima kasih Nuek kerana sudi meluangkan masa petang ni. Apa khabar Nuek, sihat? Okay. Alhamdulillah, khabar baik. Ada pun suara. Tadi tak ada suara sikit kan. Okay. Alright, semacam bacalah kan. Nuek, kita nak berkenal-kenalan dulu kan. Boleh tak Nuek cerita sikit latar belakang Nuek? Okay, nama saya Anwar Syafiq bin Zohari. Gelaran yang dipanggil kat dalam satu UCAM, Nuek lah, so stage Nuek. And then saya alumni untuk diploma pengurusan ladang and alumni untuk ijazah saya anak muda. Saya pertanian. Okay, saya berumur 26 tahun and saya anak sulung daripada 3 adik-adik. Sekarang saya tinggal di Sungai Buloh, Selangor. Okey, so kita panggil Nuek nama Anwar kita panggil Nuek. Nama glamour lah. Macam mana boleh dapat nama Nuek tu? Nama Nuek tu asalnya daripada zaman sekolah rendah lagi sebab dulu sekolah rendah kuat nangis. Oh ya. So nama tu jadi melekat sampai ke dekat you lah. Okey. Kita nak tahu juga ni macam mana Nuek dapat tahu pasal UCAM dan kenapa UCAM menjadi destinasi pengajian Nuek? Kalau UCAM sebenarnya saya ni background daripada sains pertanian. Daripada zaman sekolah lagi saya belajar sains pertanian lah. So sebelum saya belajar di UCAM, saya belajar di Kolej Teknologi Timur di Sepang selama 2 bulan. And then saya berpindah di Institute Islamic College selama 1 bulan waktu orientasi tu. And then saya dapat info pada pasal Kolej Islam ni sebab pakcik saya dia yang tolong registerkan. And then tahu-tahu dapat surat tawaran yang mengatakan saya di-invite lah untuk
sama belajar di UCAM. So saya cakap why Okey. not teruskan time-time ni. Okey, baik. Lepas habis SPM tu kan, sebelum Nuek sambung belajar ke UCAM kan, sorry. Lepas habis belajar kan, Nuek sementara nak nak tunggu masuk belajar semua tu kan, apa yang Nuek lakukan? Terus dapat kerja ataupun rehat-rehat dulu kat rumah ataupun macam mana? Sorry, saya ni kan dah berapa minggu tak bersiaran, jadi hari ni dia nampak kelang kabut sikit. Okay, tak apa, sebenarnya saya nak tanya, lepas habis belajar di UCAM, apa yang Nuek buat? Terus dapat kerja ataupun rehat-rehat dulu dekat rumah ataupun macam mana Nuek? Kalau kata lepas habis UCAM ni saya buat projek menganggur lah, orang kata projek menanam anggur cik. Saya buat projek chili lah yang diusahakan oleh keluarga saya dan saya sendiri. Itulah, kira sementara menunggu kerja yang datang lah. Dan berapa lama saya buat? Selama 7 bulan. 7 bulan tu lah sambil saya usahakan chili tu juga saya buat part time dalam Aeon lah, cashier as a cashier. Sampailah saya bekerja sekarang di Kementerian Pertanian lah. Okey. So Nuek berkhidmat di Kementerian Pertanian sebagai pembantu takbir secara kontrak, betul tak? Betul. Okey, macam mana Nuek kan bila habis belajar tu kan melihatlah cabaran nak dapatkan kerja musim PKP ni. Dengar cerita Nuek ni grad ataupun habis LI, orang kata praktikal tu betul-betul pada tarikh PKP dilaksanakan tu, kalau tak silap saya 18 Mac 2020. Dan macam mana Nuek melihat jawatan Nuek sebagai pembantu takbir secara kontrak di MAFI dengan kelayakan yang Nuek ada ni? Kalau daripada segi pencarian kerja tu memang susah lah keadaan tengah PKP kan. Kita pun baru kali kan habis praktikal tu 20 hari bulan 3. Tapi sebabkan pengumuman tu 18 and then nak total lockdown. So saya pihak Jabatan Pertanian tu habiskan awal lah pada 18 tu juga. Yang 18 tu kita terus balik lah. Untuk jawatan kementerian ni, kalau ikutkan kita as a student degree ni, kita mestilah nak yang grade sama dengan kita, betul tak? Betul. Tapi sebabkan tengah pandemik and tengah musim COVID-19 ni, so kita tak boleh nak pilih kerja. So apa yang datang kita serap je. Itu je. Okey, baik. Alright. Jadi macam Nuek masa tu memang tak memilih kerja lah kan. Jadi apa yang datang, itulah yang diterima. Jadi memang orang kata musim PKP cabarannya memang sangat berat lah. Bukan Nuek seorang saja yang susah nak cari kerja. Tapi sebenarnya dia melibatkan ramai sangat orang, bukan hanya di negara kita tapi satu dunia pun terkesan daripada pandemik COVID-19 yang menjejaskan banyak sangat sektor ekonomi, sehingga ramailah orang kata yang nak cari kerja susah, yang dah bekerja pun ramai yang diberhentikan, ramai yang orang kata dipotong gaji dan sebagainya kan. Jadi kita tengoklah. Okey. Melihat tadi Nuek ada bagi tahu yang Nuek ada usahakan chili fertigasi, betul tak? Betul. Chili fertigasi kan, dan bila sebenarnya start buat chili fertigasi tu? Saya start buat chili fertigasi tu pada bulan 4. Mana kira selepas sebulan kita lockdown lah. So saya buat secara kecil-kecilan dengan ayah saya, dengan mak saya, family saya lah. So saya buat benda ni sebenarnya dengan family sebab suka-suka je sebenarnya, asal ni lah sebab suka-suka. Sebab yalah macam ayah saya pun dah tak bekerja sebab dia bawa budak sekolah kan, budak sekolah. So lockdown tu, total lockdown, memang tak ada apa-apa pendapatan. So kita decide buat suka-suka lah chili ni. Tapi tak sangka orang kata rezeki Allah yang bagi. Sekarang Alhamdulillah kita buat, dah masuk ke musim keempat dah sekarang. Alhamdulillah. Untuk 1000 poly bag.
Alhamdulillah. Okey, jadi melihat kepada usaha Nuek ni lah ya kan, memulakan perniagaan cili fertigasi instead of menunggu peluang kerja ni sangat-sangat bagus dan patut dijadikan contoh yang baiklah kepada anak-anak muda dekat luar sana kan. Jadi kita nak tahu, kita nak tengok siapa yang sudah pun bersama dengan kita. Okey, kita ada siapa lagi? Siti Dorida. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Madam Safi. Hai. Assalamualaikum Kak Safi, kata Aida Nordin. Hai. Puan Aida yang cantik manis. Kemudian kita ada Azrin Zainal. Salam Madam Safi. Hai. Kita ada Nazirah Roslan, kita ada Naim Zahid, kita ada Mutalib, kita ada Fazli Rahman, kita ada Haziq Pozi, kita ada Tengku Tan. Good job Nuek katanya. Okey. Fazli Rahman kata betul ke Nuek ada kawan kat Makis? Dia kan macam soalan cepu emas kat situ kan. Okey, kita ada Nabila Mahad is watching. Okey. Naim Zahid tanya, Nuek ada berapa komitmen kerja sekarang? Mungkin boleh jawab pertanyaan Naim Zahid, Nuek? Sekarang komitmen kerja ada 4. 4 lah. So saya bekerja di Mafi, and then saya uruskan ladang, and then saya uruskan syarikat wedding eksklusif, and then saya juga buat part time as a cashier Ion lah. Tengok tu hebatnya kan. 4 kerja dalam satu masa. Okey, berbalik-balik pada cili tadi kan. Dalam banyak-banyak jenis pertanian, kenapa cili ni? Kenapa? Macam mana dapat idea nak usahakan cili ni Nuek? Saya nak buat cili ni sebabkan first kali asalnya saya ni lah daripada pemantauan masa praktikal dulu. Sebab kita tak pernah lagi tengok ladang cili kan seumur hidup. So bila dapat tengok depan-depan, kita jadi macam tertarik lah sebab pegawai pun nampak kita punya macam minat pada cili tu ada. So dia hantar saya pergi kursus cili, cara pembuatan cili, cara nak uruskan pokok cili apa semua. And then balik tu lah yang saya terdetik macam daripada nak tunggu kerja berbulan-bulan ni kita tak tahu bila kita dapat. So cakap dengan saya, jom kita buat cili, kita buat sesuka, mana tahu ada rezeki, adalah kan. Kalau tak ada rezeki tu kita, alhamdulillah tak apalah, kita redha lah. So kita cetus ni buat cili tu lah. Sebab saya pun tahu permintaan cili banyak, memang banyak. Ya betul. Sebab cili ni kan orang Malaysia kan kalau tak ada cili memang tak puas lah makan tu kan. Tak kick lah kan lauk yang dimakan hari-hari tu kan. Okey. Saya dapat maklumat juga yang Nuek ni buat final year project berkaitan dengan saca inci. Okay? Dan sebenarnya kalau melihat dari segi pemerhatian Nuek sendirilah, agaknya apa kelebihan ataupun potensi pertanian saca inci dekat Malaysia ni? Berkenaan dengan saca inci kan, okay, sekarang ni kalau katakan market saca inci ada peluang dalam Malaysia sebab saca inci dia ada potensi sama dengan olive oil and minyak sawit. Sebab dia punya kandungan persen minyak dalam buah saca inci tu 54 ke 55% lah. And then dia punya omega pun tinggi. Kandungan nutrien yang dalam minyak saca inci tu sangat-sangat tinggi lah. So dia berpotensi lah untuk dimarketkan dalam Malaysia ni. And then kalau nak buat satu tanaman saca inci ni sangat-sangat bagus lah kalau dimulakan dengan sekarang. Sebab tak ramai lagi yang mula. Okey, baik. Okey, saya bacakan sikit dari komen-komen dari laman Facebook rasmi UCAM Official. Okey. Nuek ni buat kerja banyak-banyak. Nak kahwin dah ke? Dah ada calon ke? Tanya Fazli Rahman. Dah ada calon ke? Jauh lagi perjalanan, belum lagi. Jauh lagi perjalanan. Belum ada calon lagi Belum. Jadi mana tahu kan Pep Talk with Madam Safi ni merupakan platform yang bagus untuk okey nak iklankan wah kan mencari jodoh ke kan. Alright, siapa-siapa gadis-gadis ayu dekat luar sana tu kan, tengok ni kita ada alumni hebat yang buat kerja bukan satu je tapi 4 kerja dalam satu masa. InsyaAllah nanti masa depan insyaAllah akan terjamin. Okey, kita ada Madam Farawani is watching. Okey, Madam Siti Azhar. Okey, kemudian Naim Zahid kata 4 kerja sebaik bukan 4 isteri. Bukan, belum. Nuek belum kahwin lagi kan.
Alright, okay. Dahsyat soalan awak Pali. Awak pula macam mana? Dah jumpa ke kat Sabah tu? Kata Encik Hamdi ni berborak-borak dengan Fazli Rahman dekat dalam ni okay, meriah nampaknya kita punya laman rasmi Facebook UCAM official kita. Alright. Okay. Okay, Rizda Sabah tutup ke hari ni? Okay, ramai. Okay, Madam Dr. Wan Madiha kata hi dengan icon love dekat situ. Okay, kita ada Madam Hanan. Madam Hanan is watching. Terima kasih bersama-sama dengan Pep Talk with Madam Safi. Okay, kita nak sambung lah. Tadi Nuek ada bagi tahu yang Nuek buat kajian kan FYP berkaitan dengan Sacha Inci kan. Jadi saya tertanya juga kan kenapa kalau kita tengoklah potensi Chili dan juga Sacha Inci, kenapa Nuek lebih memilih Chili berbanding dengan Sacha Inci untuk dijadikan bisnes ni, walaupun kita tengok potensi Sacha Inci sangat tinggi dekat Malaysia kan? Saya pilih Chili sebabkan kita dah tahu pasaran, kita dah tahu permintaan and kita dah tahu pemprosesan dia macam mana. So cara operasi dia semua kita dah tahu. Untuk Sacha Inci saya tak 100% lagi kita tahu tentang Sacha Inci, maksudnya daripada segi operasi dia, cara pemasaran dia, cara dia punya pembiakan, cara dia punya hasil semua saya tak ada. So saya pilih Chili sebabkan kita dah pergi khusus ke Chili tu and then saya nampak arah Chili tu lebih orang kata tinggilah permintaan sebab saya dah ada planning susunan lah. Maksudnya macam kita dah ada orang kata tangga untuk satu perniagaan kan. So saya dah nampak Chili ni macam mana akan datang in future nanti. Okey, baik. Okey. Jadinya bila ada knowledge tentang ataupun ada lebih knowledge ataupun dah kaji sebaik-baiknya, so Nuek buat keputusan untuk buat Chili lah kan berbanding dengan Sacha Inci tadi kan. Jadi kalau ikutkan Sacha Inci ni dia mengambil tempoh yang agak lama juga kan untuk produce hasil dan sebagainya kan Nuek kan? Betul. Okey, sebelum saya nak tanya jugalah sebelum terjun ke dunia bisnes ni, ada tak Nuek tulis ataupun duduk, tulis, renungkan, fikirkan tentang semua keinginan dan juga cita-cita Nuek sejelas-jelasnya sebelum ceburi bidang bisnes ni orang kata? Kalau kata Dr. Menong tu, menghayal tu adalah sebab hasrat saya sebenarnya saya satu je, saya sama je macam mana-mana anak yang tengah usaha kan untuk family dia, kita kalau boleh kita nak gunakan duit kita sendiri tu bawa orang kata apa, kebahagiaan untuk family kita. Bukan kita nak mengguna duit mereka untuk kesenangan kita lah, kita tak nak. Kalau boleh kita nak senangkan dorang and then kita nak macam saya sendiri, saya ada matlamat, saya nak bebas daripada hutang. Saya kalau boleh umur 30 tu umur yang orang kata freedom daripada segala hutang. Maksudnya apa segala yang kita nak cuba capai kita akan beli secara tunai, bukan secara hutang. Itu matlamat saya lah. Yang paling penting adalah itulah, saya sekarang ni saya fokus pada family saya dulu. Saya memang cuba usaha untuk senangkan kehidupan diorang. Okey, insya-Allah bila kita niatkan semuanya kerana Allah, kerana mak ayah kan, insya-Allah Allah akan mudahkan segala matlamat dan juga cita-cita Nuek tu insya-Allah. Okey. So bila cerita pasal tulis matlamat ni kan, tulis matlamat ataupun cita-cita atas selai kertas ni orang kata memang penting lah sebab orang kata kalau kita tak tulis cita-cita tu hanya akan jadi angan-angan kan. Jadi bolehlah nak tahu sikit. Agaknya apa matlamat dan cita-cita Nuek masa tu dan apa vision board awak? Matlamat saya, cita-cita saya nak jadi seorang usahawan. Saya nak jadi seorang usahawan muda yang dipengaruhi. Macam sekarang ni yang saya sangat-sangat saya follow adalah Hafiz Muhammad. Untuk produk Aina Beauty. So saya jadikan dia tu semangat saya sebab dia tu lain, dia punya minat bisnes dia. So saya suka. So saya nak jadi macam dia. Saya nak jadi orang kenal saya sebab
business. Orang kenal saya sebabkan usaha saya. Orang kenal saya sebabkan saya ni buat kerja, bukan orang kenal saya sebabkan saya ni berhutang, orang kenal saya sebab saya ni buat benda yang tak baik apa semua. Tak nak. Kita nak orang pengaruh and ikut kita sebagai contoh untuk diorang improvekan diri diorang. Okey, jadi sebenarnya memberi inspirasi kepada orang lain untuk sama-sama berjaya tu adalah satu cita-cita ataupun vision board yang sangat-sangat ikhlas dan juga baik dan juga memberi manfaat kepada ramai orang kan. Okey. So kata Tengku Tan, Nuek memang otak bisnes dari zaman college lagi. Maksudnya banyak ke ataupun masa zaman college dulu banyak join business ke macam mana ni Nuek? Asalnya saya ni dulu kuat orang kata apa, join skim cepat kaya. Benda-benda tak baik itulah. Okay, so saya ubahkan diri saya buat kepada arah bisnes lah. Saya buat satu benda yang boleh kita menjual and kita dapat something. So macam first business saya buat dalam college adalah business top up lah. Saya jual top up dekat college and then saya cari agent. So banyaklah agent yang bawah saya. Antara yang saya dapat tarik agent tu daripada UiTM Indo, daripada Unifil dekat Formosa dahulu, and then daripada Quim, and then daripada area UiTM Bandar Melaka juga saya dapat tarik student. Saya promote secara offline lah, maksudnya saya pergi dekat area uptown apa semua, saya nampak gaya macam student, saya share. Saya promote benda ni lah buat business. So saya dah biasakan diri buat benda macam tu. Oh, jadi kiranya memang Nuek ni seorang yang bukan pemalu lah untuk tarik orang kata ejen-ejen untuk sama-sama menjana pendapatan. Okey, kata Azwan Alias, semoga dipermudahkan segala urusan Nuek, insya-Allah. Tengku Tan kata what mind believes the body can achieve. Betul tu, okey? Alright, semuanya berkisar pada minda kita kan. Kalau kita rasa kita kata boleh, insya-Allah kita mampu lakukan apa saja yang kita cita-citakan. Dan tanya Fazli Rahman, saya ada soalan, kenapa Nuek dah ada calon tapi cakap tak, laki semua sama. Fazli Rahman ni memang suka bergurau. Tapi kan sebelum ni mungkin ada girlfriend kan Nuek kan? Macam mana? Sekarang masih ada lagi girlfriend ke ataupun macam mana tu? Sekarang dah tak ada dah. Sekarang tak ada dah. Jadi cinta tak kesampaian lah kiranya ni. Tak berjodoh. Alahai sedih. Tak kesampaian lah. Tak kesampaian. Tapi insya-Allah orang kata bila Allah tarik sesuatu tu dia nak bagi yang lagi baik lagi kan? Tu kena yakin tu, insya-Allah. Mana tahu kan boleh dapat seseorang macam Nilofa, otak bisnes juga, cantik, molek kan. Alright. Okey, kita nak berehat sekejap tapi jangan ke mana-mana. Saksikan prelude yang kami sediakan. Jom saksikan.
Okey, itu dia tadi. Okey, antara salah satu koleksi ataupun bisnes yang dilakukan oleh Nuek. Hebat mungkin Nuek nak cakap sesuatu berkaitan dengan bisnes tudung ni. Okey, yang mana yang menonton ni hari ni, so saya tengah buat promo hari ni start daripada pukul 3.30 ni sehingga jam 8 malam. Saya buat Aha. promo yang berharga RM26 sehelai and free postage. Tak ada apa-apa Okey. bayaran postage pun. So cepat-cepat grab, stok sangat-sangat terhad sebab saya tak keluarkan yang kuantiti banyak, kita keluarkan limited stock. So siapa lambat dia memang terlepaslah dengan design-design yang baru yang kami keluarkan. Okey, baik. Andai kata ramai yang nak dapatkan koleksi tudung daripada Nuek ni kan, macam mana diorang nak dapatkan ni Nuek? So sekarang ni kita dah share link dengan ni lah saya punya anak team. So boleh klik link dekat situ and then itulah yang promo Nuek Kau tu. So Okey. Robotkan peluang ni sebab kita limited, sangat-sangat limited stock sebab kita akan keluarkan design yang baru and then kita akan keluarkan yang kali yang baru lah. So kita takkan keluarkan yang design yang sedia ada ni lah sebab kita nak pengguna ni rasa yang dia ni sangat limited bila guna. Rasa premium pada tudung kita lah. Gitu. Okey, baik. Jadi siapa-siapa yang nak mendapatkan koleksi apa nama labelnya ataupun tagnya Nuek? YDA eksklusif. YDA eksklusif. Siapa yang nak dapatkan koleksi tudung YDA eksklusif yang sangat cantik dan sangat-sangat premium, boleh tekan link daripada Siti Adawiyah yang ada dekat laman kita punya live sekarang ni, okey? Dan kita nak sambung soalan seterusnya lah berkaitan dengan bisnes ni Nuek ni orang kata otak bisnes kan. Jadi saya nak tanya jugalah macam mana Nuek merancang ataupun menyusun strategi untuk mula berniaga ni Nuek? Kalau untuk cili ni saya buat sesuai suka je. Tapi kalau untuk yang YDA ni kita dah merancang daripada tahun 2019. Saya merancang dengan saya punya ni lah partner. So saya merancang dah lama and then sebabkan kami tak ada sehaluan and then kita dah start lose contact pada tahun 2020. So saya bergerak secara solo lah. Saya bergerak untuk mencari kilang, mencari brand, mencari kualiti kain, mencari untuk pengeluar kotak apa semua everything lah saya cari seorang lah. So itu yang saya struggle sikit lah. Okey. Dari segi modal macam mana pula? Adakah dari simpanan sendiri ataupun ada bantuan daripada mana-mana funder ataupun keluarga Nuek? Kalau untuk projek cili, yes, projek cili first sekali projek cili yang tepi yang sebelah rumah saya ni kita start secara suka tapi modal daripada keluarga sendirilah sebab kalau nak kata sendiri memang tak ada modal lah sebab kita pun baru habis belajar and kita tak ada duit kan. So kami sediakan modal lah and then untuk yang belakang rumah saya ni kita keluarkan kita dapat bantuan daripada pihak Pertuan Beladang kawasan Gombak Petaling. Saya dapat offer pun sebab saya pernah praktikal kat sana sebab and then saya pun ada background pertanian. So diorang ada offer lah kata, "Nuek nak tak buat projek cili?" kata. Saya pun tengah usaha cili ni kan, saya cakap macam tu. And then dia cakap, okey lah nanti kita buat lawatan tapak. So bila diorang dah buat lawatan tapak selang beberapa minggu tu terus lulus untuk projek cili tu lah. So projek cili tu kira separuh daripada family and lagi 200,000 untuk modal pertanian tu daripada pihak PBK lah. Okey, orang kata rezeki tu tak salah alamat kan. Mungkin daripada beribu-ribu calon yang nak diberi bantuan pertanian tu nama Nuek juga yang terpilih kan. Itu orang kata rezeki tak salah alamat. Okey, dan juga dia sebenarnya datang daripada semangat yang ada pada Nuek mungkin dilihat oleh insan-insan lain. Okey, jadi kita nak tahulah bila dah usahakan cili ni kan agaknya apakah antara cabaran-cabaran yang Nuek hadapi dalam bisnes cili fertigasi ni dan macam mana awak hadapi cabaran tu? Kalau daripada segi cabaran tu sekarang ni kita yang
saya dah 3 musim alami ni adalah ni lah, daripada segi harga, and then daripada segi penyakit lah. Sebab sekarang ni kan kita musim tak menentu, kita tak sentiasa panas. So ada masa seminggu tu hujan, ada masa tu panas. So kat situ nanti kita punya cili tu pun cepat rosak apa semua kan. So daripada harga pula, kita tak boleh tentukan harga ni. Harga ni hanya pemborong saja menentukan, sebab borong lah yang meletakkan harga. Hari ni berapa, esok berapa, lusa berapa. Dia meletakkan harga. Kita as a petani, kita just follow je. Kalau kita tak dapat nak follow harga orang, kita pun tak dapat nak jual produk itu. Betul. Okey, jadi untuk bisnes cili kan, duit jual produk cili mentah kan, untuk penuhi pasaran kan. Jadi ada tak cadangan lah untuk hasilkan produk hiliran daripada cili ni duit? Kalau kata segi produk hiliran tu memang ada perancangan, memang ada orang kata tengah dibincang-bincang lah dengan family. Maybe kalau tak ada apa-apa halangan, kalau diberi rezeki lagi, and then diberikan orang kata kursus-kursus yang berkenaan dengan IKS ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita nak keluarkan satu produk cili jeruk. Memang cili jeruk lah sebab first cili jeruk lah, sebab cili jeruk ni kita tahu benda ni memang akan selalu pakai dekat mana-mana kedai makan kan. Betul. And then kita akan keluarkan chili paste yang orang kata ready made yang kita just tinggal masak, siap. Tak ada yang nak perlu blend cili, nak buang biji dia, everything nak kena blend bawang apa semua, tak payah. So kita dah ready made lah, kita dah siapkan satu cili yang tu lah. Itulah yang dibincangkan. Okey, baik. Okey, orang kata cili ni memang ada permintaan yang tinggi tu kan. Dan kita ada komen daripada Nur Azima Yusof, jangan bersedih jika cinta tak terbalas. InsyaAllah dapat nanti yang benar-benar terbaik. Dan katanya produk sambal penyet lepas ni duit. Dah ada orang request dah untuk keluarkan sambal penyet. Okey, jadi mungkin boleh dapat idea juga. Okey. So kata Yusri Zakaria tahniah Nuek. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, orang katakan bisnes ni bukanlah sesuatu yang mudah kan, tapi dengan ilmu dan juga persiapan mental yang kuat, pastinya setiap cabaran dalam bisnes boleh kita atasi kan, Nuek kan. Jadi macam mana Nuek tingkatkan ilmu berniaga ni? Adakah ada mentor bisnes ataupun kursus-kursus yang Nuek sertai? Kalau daripada segi mentor bisnes, memang adalah. Macam kalau kata daripada segi mentality, saya minat kepada Hafiz Muhammad. Kalau daripada segi mentor pula, saya suka kepada SAS. Syed apa tak nama penuh saya lupa dah, tapi gelaran dia SAS lah. Sebab saya suka SAS ni, dia punya minded dia tak sama macam minded business lain. And apa yang saya boleh cakap, dia boleh merancang satu impact yang besar 3 bulan 4 bulan sebelum. And then dia dah tahu apa yang berlaku pada 4 bulan akan datang if dia buat sesuatu bisnes ni. Dia dah buat perancangan, maksudnya dia dah buat penyelidikan, dia dah buat daripada segi daripada segi permintaan, golongan-golongan muda berapa ramai, ejen macam mana boleh tarik berapa ramai. So dia dah kira siap-siap kat situ. So dia dah tahu, dia dah pakai dah. So itulah mentor saya lah. Kalau daripada segi rujukan apa semua, saya memang saya join kelas Sifubat, Sifu Jamal. So saya banyak join kelas dia lah. So kat situ saya suka dia punya cara tarikan dia tu untuk membuat satu bisnes ni, daripada kita rasa susah, dia jadi sesenang petik jari. Itu saya suka pada Sifubat. Okey. So saya bacakan sikit komen daripada kawan-kawan ataupun viewer kita. Okey, Riz Aris, okey, dia tanya tanaman apa lagi permintaan tinggi selain daripada cili ni Mungkin Nuek ada cadangan? Okey, kalau sekarang ni tengah musim ni yang harga tengah naik sekarang timun lah. Timun memang cantik lah harga. Harga ladang sekarang pun tempat saya pun average dalam RM1.8 ke RM1.9.
sekilo. So memang cantik lah. And then terung pun tengah naik gagak harga. Cili pun tengah proses naik sebab sekarang cili tengah musim hujan kan. So banyak petani-petani yang tengah orang kata apa, stop sekejap sebab tengah musim terhujung ni. So kat sini peluang memang demand tengah tinggi lah. Kadang dengan kedai makan apa semua kan. So permintaan cili pun tengah naik balik. Okey, baik. Okey, kata Hakim Hakimi, Alhamdulillah, semoga terus berjaya sahabat. Okey, so kita teruskan. Okey, teruskan soalan kita. Kita nak beralih kepada bisnes tudung pula kan. Dan Nuek baru saja melancarkan produk terbaru dengan tag YDA eksklusif kan. Mungkin boleh ceritakan sikit macam mana dapat idea untuk hasilkan produk tudung yang rata-ratanya dipelopori oleh kaum wanita kan. Kenapa memilih produk tudung ni Nuek? Saya dah study lah daripada meniaga lagi zaman-zaman diploma, sebab saya tahu perempuan ni jenis kalau pakaian atau tak kisahlah baju ke tudung ke, kalau dia ada 10 colour hitam pun still kata tak cukup. So bagi saya is the time yang sesuai, benda yang kita menjual sesuatu benda yang orang betul-betul nak kat situ. And so saya planning tudung ni pun dah lama dah, yang saya cerita tadi daripada 2019. Tapi jadi benda ni kalau ikutkan saya lancarkan pada 26 hari bulan 12, and then atas nama produk dia NSZ ni lah, scarf, saya keluarkan nama tu lah. Tapi sebabkan ada yang berlaku pada 2020 tu, so saya bergerak solo. Sampai saya terjumpa saya punya junior polis UKM juga, 2 orang UKM. So siapa tu? Mungkin boleh nyatakan nama junior yang Nuek jumpa tu? Yang 2 orang tu saya jumpa, yang bernama seorang bernama ni lah, nama Nordiana Batrisha, and seorang lagi Siti Nur Adawiyah. Dia pelajar diploma Islamic Banking. And then yang sekarang ni Adawiyah pun sambung juga belajar di degree di UKM. Dia ambil admin. So diorang kedua orang lah, maksudnya ada si Diana tu cakap kat saya, dia kata teringin nak keluarkan satu produk tudung brand sendiri. Diorang dah ada brand, cuma diorang selama ni keluarkan OEM. So diorang ambil stok yang ready made and then diorang menjual. So saya macam alang-alang 26 hari bulan tu saya nak keluar, kita keluarkan terus lah. Sampai kita terus jalan. Saya pun tengok daripada segi dia punya cara diorang menjual. Saya tengok dia punya Instagram apa semua, saya tengok memang diorang dah ada crowd, diorang dah ada feedback yang baik apa semua. So kita kata bawa je, kita gunakan jenama korang. Okey. Sampai sekarang lah, sampai hari ni. Okey, baik. Okey, kata Madam Dekna katanya all the best Nuek, my prayer will always be with you. InsyaAllah. Terima kasih atas doanya. Saya pula cakap terima kasih. Alright. Sebenarnya kita nak tahulah kan, dengan orang tadi Naim ada tanyakan berapa bisnes buat kan. Jadi Nuek kata ada 4 bisnes, 4 kerja termasuk dengan kerja hakiki di MAFI, Kementerian Pertanian. Okey, sebenarnya kita nak tahu juga ni Nuek ni macam mana Nuek membahagikan masa antara kerja kerajaan, bisnes pertanian, bisnes fashion, lepas tu kerja juga just cashier di Aeon tu. Tangan dah macam sotong kan. Macam mana agaknya Nuek ni susun masa tu? Kalau masa tu kita kalau kan tak kira, kadang kita tidur pun tak cukup kan. So kalau kata untuk kerja hakiki tu, yelah kita tanggungjawab kita lah as orang kata pembantu takbir kan. So kita kerja ikut waktu timing office lah, and then balik tu saya akan update lah, balik malam tu saya akan update dengan ahli-ahli saya berkenaan jualan, berkenaan dengan stok yang tinggal, berapa baki apa semua. So kat situ kita akan bincang lah overall. And then malam tu tu untuk weekday lah. And then untuk weekend pula, sekarang ni saya fokus kepada Aeon. Saya kerja as a part time cashier sebab sekarang ni projek cili untuk musim ketiga dah habis. So sekarang ni ayah saya lah
100% tengah handle set up apa semua, and then set up daripada segi susunan, set up kawasan apa semua, bersihkan apa semua ayah saya lah. Overall lah ayah saya tengah handle sekarang, sementara saya pun cari duit sikit-sikit dari poket apa semua kan. So itulah waktu-waktu saya. Kalau kata tidur tu, kadang-kadang kita pun tak cukup tidur. Kadang duduk dekat depan PC pun boleh terlelap sekejap. Itulah waktu-waktu kita tidur kita. Betul, orang kata dunia ni adalah tempat kita berpenat-penat kan. Jadi waktu yang kita nak berehat adalah dekat syurga nanti kan. Jadi semestinya segala bentuk peluang yang ada tu Nuek ni tak lepaskan begitu saja. Malah sentiasa mencari peluang, walaupun dah ada bisnes, walaupun dah ada kerja hakiki, masih lagi menjadi menjadi cashier, part time cashier dekat Aeon tu kan. Mana nak cari orang macam ni kan. Orang kata 1 dalam 1,000,000 ni, okey. Bak kata orang kat situlah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan kan. Jadi tak kisahlah macam mana sibuk pun, Nuek sentiasa berusahalah buat sesuatu yang baru. Dan mungkin andai kata kan adik-adik dekat luar sana tu kan teringin nak jadi macam Abang Nuek gitu. Apa nasihat kepada adik-adik kat luar sana yang mungkin nak juga cipta banyak peluang, nak juga grab apa saja peluang untuk majukan diri, Nuek? Untuk majukan diri apa-apa pun dalam bisnes ni, macam tadilah Tengku Tin cakap, what mind believe, the body can achieve. So apa yang terlintas dalam pemikiran kita, apa yang terdetik dalam hati kita, just do it. Jangan tangguhkan. Kalau kata awak nak kerja office, awak carilah kerja mana-mana kerja office. Jangan memilih. Tak kisahlah swasta ke kerajaan ke, just kontrak ke ataupun part time ke, kerja je, tak ada masalah. Kalau awak kata dalam pemikiran awak, aku nak jual baju. Okey, sekarang berapa modal aku ada, teruskan. Jangan pushkan diri tu nak buat sesuatu benda yang besar. Buat satu step by step. Susun elok-elok dia punya step, susun elok-elok kita punya perancangan supaya benda tu nampak lebih smooth lah kat situ nanti. So apa yang kami yang saya buat ni, saya rasa saya terus langgar. Maksudnya apa yang kita fikir, macam tudung ni, macam YDA ni. Saya macam teringin lah nak buat projek tudung sendiri apa semua kan. Okey, jom jalan start. Saya fikir dah. So macam tu, sebab kalau kita tangguh, kita akan jadi sekejap lagi nantilah bila aku rasa dah boleh buat, aku buat. Sebabkan masa depan kita, penentuan masa depan kita adalah masa yang sekarang. Apa yang kita buat sekarang, kita akan menentukan masa depan. Kalau kita nantilah, kemudianlah, sekejap lagi lah nak buat satu benda tu, untuk masa depan tu nanti akan jadi macam, apa yang aku tak buat dulu awal-awal, kenapa aku tak usaha, macam tu lah. So kalau korang nak buat sesuatu benda tu, minta berkah mak ayah, apa yang korang fikir, teruskan, jangan tunggu. Itu je nasihat saya. Okey, so sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang yang menentukan siapa kita dari 5 tahun ataupun 10 tahun ataupun 20 tahun akan datang kan. Betul. Jadi yang penting jangan ragu-ragu, kalau ada niat ataupun dari cita-cita tu, terus lakukan. Terus lakukan. Alright. Nuek, saya juga difahamkan Nuek ni aktif juga dekat UCAM kan. Banyak melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti co-curriculum dekat UCAM. Mungkin Nuek boleh kongsikanlah antara jawatan-jawatan yang pernah Nuek sandang semasa di UCAM dan bagaimana Nuek melihat pelibatan dalam COCU ni boleh meningkatkan keyakinan dan kemampuan Nuek sekarang ni. Okey, untuk perubahan pada diri saya start bagi aktif pada tahun 2017. Saya menyandang jawatan presiden untuk kelab Sekretariat Rakan Muda, and then 2018 tu saya melibatkan diri untuk bersidang dengan 20 lebih lah IPT yang bertanding untuk memegang jawatan Majlis Perwakilan Sekretariat Rakan Muda IPT Malaysia. So alhamdulillah pada 2018 tu saya terpilih daripada 20 IPT tu. Kami ada 6 orang barisan Majlis Perwakilan tu. Saya memegang jawatan tu selama setahun lebih saya pegang. Contohlah
Saya pegang jawatan tu. Kami 6 orang ni adalah jantung untuk belia-belia IPT Malaysia. Itulah jawatan paling besar saya pegang, and kat situ jugalah yang mengajar saya, kita nak buat sesuatu benda kena berani. Jangan takut-takut. Okey, tahniah. Jadi sebenarnya pelibatan Nuek dalam aktiviti kurikulum tu sebenarnya membentuk sasiah diri, memberi keyakinan, kita rasa lebih confident kan, especially bila kita boleh deal dengan orang-orang pelbagai jenis latar belakang kan. Jadi bila sebenarnya pengalaman ataupun kemahiran soft skill yang Nuek pelajari semasa menyertai aktiviti kurikulum di UCAM ni sebenarnya menjadikan Nuek lebih orang kata lebih berkemampuan dan juga lebih berkeyakinan kan. Jadi saya nak bacakan sikit komen. Yusri Zakaria kata kami di Malfi sentiasa menyokong Nuek. Good job kata Yusri Zakaria. Kemudian Azwan alias kata teruskan usahamu, kami sentiasa menyokong rakanmu di office. Okey, kita ada soalan daripada Riz Aris, jejaka kacak ni. Dia nak tanya, boleh tak bagi tips dan perancangan ringkas untuk mulakan bisnes? Mungkin boleh jawab Nuek? Saya kalau kata tips tu tak ada banyak pun tips saya. Saya jenis suka langgar. Saya jenis suka nak buat satu benda tu saya langgar. Saya bukan jenis yang minta pendapat. Saya jenis bukan yang suka aku nak buat bisnes ni, kau rasa okey tak kalau aku buat bisnes ni? Tak, saya tak bukan macam tu. Saya ikut pada diri saya. Saya yakin saya boleh buat benda tu, saya buat. Kalau saya tak yakin saya tak boleh buat, memang tak buat lah. Kalau daripada segi perancangan ringkas ni, rancangan ni saya tengok daripada segi permintaan. Apa permintaan paling banyak dekat dalam Malaysia ni? And then populasi orang. Populasi antara lelaki dengan perempuan siapa lagi banyak kat situ. And then kita cari benda yang murah, benda yang senang dijual, benda yang orang suka. Kat situ je saya mulakan projek untuk buat bisnes tudung ni. Okey, tadi Nuek ada kata kan bila nak buat sesuatu je Nuek main langgar je kan. Jadi dari segi risiko, orang kata bisnes ni ada risiko kan. Macam mana Nuek ni boleh mengurangkan risiko dalam bisnes bila nak cuba sesuatu yang baru tu? Yang kalau kata risiko ni saya gunakan istilah memancing. Saya suka guna istilah memancing. Apa-apa dalam bisnes saya suka istilah mancing. Macam saya suka gunakan kalau kata korang ada joran untuk memancing kolam, tapi korang cuba nak pecah rekod, korang gunakan joran tu mancing dekat laut. So apa akan berlaku pada joran tu sendiri? Kat situlah kita boleh decide untuk diri kita fikir, betulkah apa tindakan aku? Sebab bisnes ni try and error. Kita tak boleh harapkan satu bisnes ni boleh pergi jauh untuk 10 ke 20 tahun akan datang. Kita tak tahu keadaan 10 tahun, 50 tahun lagi macam mana, permintaan dia macam mana, orangnya macam mana, kita tak tahu. So kita kena buat secara short term. Maksudnya kita gunakan cara yang kita ada. Katakan kita ada joran untuk kolam, kita gunakan untuk tangkap hasil untuk kolam saja. Jangan kita guna kolam tapi kita tangkap hasil laut. Takkan sampai. Kalau katakan awak ada joran laut, awak nak mancing kolam, awak nak mancing sungai, awak nak mancing laut pun tak ada masalah. Itu semua joran ni umpama modal lah, capital kita. Kat situ. Yang laut, sungai dengan kolam ni adalah target kita. Itu saya gunakan istilah tu. Sebab kalau kata joran besar, awak boleh tiga-tiga ni awak boleh tangkap. Awak boleh tangkap daripada circle yang kecil, awak boleh tangkap jualan pada circle yang sederhana, awak boleh buat jualan pada yang secara orang kata gorilla marketing, yang secara besar-besaran, ada masalah. Itu memang boleh. Tapi kalau awak ada joran sungai tapi nak buat jualan macam gorilla marketing, nak buat terus, nak buat tu, memang takkan jadilah benda tu.
Okey, baik. Okey. Good sharing kata Riz Aris. Kata selamat maju jaya Nuek. Alright. Okey, kita nak tanya soalan yang terakhir lah kan. Kenapa UCAM ni perlu menjadi destinasi pengajian kepada adik-adik yang sedang tercari-cari tempat nak belajar ni Nuek? First saya bagi saya UCAM the best is adalah sebab background yang saya suka adalah pertanian. And then untuk tambahan dia tu banyak ada yang dalam UCAM ni. Korang jangan pandang UCAM ni as a pertanian saja. Sebenarnya banyak benda-benda lain yang korang boleh teroka, korang boleh ambil, korang boleh orang kata cari lagi apa, gali lagi dalam UCAM ni sebenarnya. Korang sebenarnya as a student, korang boleh buat perniagaan. Korang boleh deal dengan korang punya pensyarah ataupun korang punya staff-staff kat situ, boleh je. Yang saya tahu, UCAM bagi student-student buka ladang dekat dalam UCAM untuk menyewakan. Kita nak buat perniagaan, secara pertanian apa semua yang saya nak dengar daripada yang saya dapat dululah. Korang boleh usahakan. Tak semestinya korang belajar 24 jam belajar saja. Korang boleh buat bisnes juga pertanian dekat dalam UCAM tu. Korang boleh menanam, korang boleh berjual. Tak semestinya korang nak belajar saja. Banyak lagi benda yang korang boleh buat daripada segi boleh aktif dalam muzik, boleh aktif dalam teater. Teater pun saya aktif juga dalam UCAM. Saya sebagai audio man dalam UCAM juga untuk teater. So banyak lagi benda boleh aktif. Korang jangan pandang UCAM tu as a background pertanian. Banyak benda, banyak course, banyak yang korang boleh ceburi kat situ dalam. Okey, dan sebelum tadi dah tanya kan ini soalan terakhir kan, tapi yang ni betul-betul soalan terakhir lah. Banyak-banyak pengalaman berada dekat UCAM kan, berapa tahun tu daripada diploma lepas tu sambung ke bachelor kan, orang kata dah jadi macam rumah kedua kan. Apa agaknya kenangan manis yang tak boleh Nuek lupakan lah sepanjang berada dekat UCAM? Saya rindukan wakaf. Wakaf? Wakaf sebelah bangunan Pak Gad dulu. Zaman-zaman saya diploma. Ya. Okey. Sebab kat situ pot student-student suka lepak, main muzik, santai-santai petang-petang apa semua. So itulah pengalaman orang kata yang saya nampak perubahan dekat apa yang ada dulu dengan tak ada sekarang. Saya nampak kat situ lah. Kalau sekarang ni kita kalau nak study pun study kat library, study dekat Padang, study dekat area-area bangunan-bangunan fakulti. Tapi kalau dulu kami banyakkan buat macam aktiviti subjek kita banyak buat dekat wakaf tu. So wakaf tu lah tempat kita buat BBQ, kita makan-makan apa semua. So kat wakaf tu lah banyak orang kata kenangan manis lah dekat dalam UCAM tu. Okey. Jadi kita dah dengar apa tu pengalaman mana dekat UCAM, kita dah selami orang kata bisnes-bisnes yang awak sertai kan. Mungkin daripada perkongsian kita petang ni kan, dapat saya simpulkanlah bahawa 10% ni adalah dengan menyatakan matlamat kita kan, dengan buat perancangan kan, manakala 90% lagi adalah ditentukan oleh tahap keazaman dan juga usaha kita. Jadi tekadkan semangat, fokuskan segala perhatian dan tenaga kita macam Nuek lakukan. InsyaAllah kita boleh capai matlamat dan juga cita-cita dalam mengikut tempoh yang kita tetapkan. Jadi hadapi setiap cabaran dengan tenang dan berhemah. Jangan sekali-kali putus asa terhadap sebarang cabaran yang datang kan. InsyaAllah segala yang kita impikan akan mudah menjadi kenyataan. Yang penting di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi sebelum mengundurkan diri ni Nuek, ada apa-apa kata-kata Nuek yang nak disampaikan kepada semua yang menyaksikan kita sekarang ni? Terima kasih sebab join and sertai live ni. So saya just nak cakap doakan saya saya punya bisnes, saya punya usaha cili ni berjalan dengan lancar, and saya pun doakan yang menonton ni apa yang korang cuba nak capai tu tercapai dengan secara orang kata mudah lah, bukan secara yang orang kata susah. Kita kalau boleh nak capai satu benda tu semua nak capai dengan mudah. Okay, saya doakan
segala apa yang korang usahakan, korang kejarkan tu tercapai hajatnya. Itu saja. Okey. Dan kata Adawiyah, kata Siti Adawiyah, sesiapa yang nak dapatkan harga promo kami dari 3.30 petang sampai 8 malam ini dengan harga RM26 sahaja dan dapat free postage, boleh cepat tekan link yang diberi pada ruang komen, okey? Jangan lupa. Okey, dan okey, daripada sejam daripada pukul 3 sampai pukul 4 dah sekarang ni, dah banyak kita borakkan dengan Nuek kan hari ni. Saya ucapkan terima kasih kepada Nuek di atas kesudian hari ini dan semoga perkongsian ini dapat memberi inspirasi kepada ramai orang dekat luar sana kan. Saya doakan agar Nuek terus maju di masa-masa akan datang dan semoga Nuek berada sentiasa di bawah rahmat dan juga kasih sayang Allah. Mungkin sekarang ni 4 kerja, mungkin lepas ni ada banyak lagi, dan pada masa yang sama boleh beri peluang lebih banyak kepada orang-orang dekat luar sana mungkin yang mencari kerja kan, boleh memberi peluang pekerjaan kepada orang lain kan. Okey Nuek, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih Nuek, bye. Bye. Alright, untuk makluman adik-adik di luar sana, pengambilan pelajar kemasukan Disember 2021 telah pun dibuka dan saya nak maklumkan yang UCAM kini menawarkan pakej potongan istimewa sempena kemasukan Disember 2021. So apa yang kita nak bagi ialah kita nak bagi yuran pendaftaran 50% diskaun. Hanya perlu bayar RM250. Anda boleh jadi sebahagian daripada warga UCAM. Kemudian kita nak bagi sijil profesional eksekutif halal secara percuma jika anda mendaftar menjadi pelajar UCAM. Kemudian kita nak bagi juga power bank secara percuma, okey. Dan juga seterusnya apa lagi yang percuma, kita nak bagi yuran pengajian program asasi sains dan juga asasi pengurusan perniagaan secara percuma, iaitu selama setahun sebelum adik-adik menyambung pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Kemudian kita nak bagi tahu yang kita punya yuran asrama adalah sangat-sangat rendah, kalau dicongak-congak hanya RM1.60 sahaja sehari. Okey. Kemudian kita juga nak bagi diskaun 20% yuran pengajian kepada alumni Kolej Resda, UCAM dan juga lepasan KV, College Vocational. Okey, dan sekiranya adik-adik ni adalah merupakan anak-anak pekebun kecil, kita nak juga bagi tawaran diskaun 20% yuran pengajian. Okey, dan kita nak bagi derma siswa bernilai RM2,000 bagi program ijazah sarjana muda dengan pencapaian pointer 3.5 ke atas. Okey. Dan juga insentif 500 dan juga kupon makan kepada siswa-siswi yang berkelayakan. Dan selain daripada itu, UCAM juga menawarkan program eksekutif khas kepada golongan yang ingin meningkatkan lagi peluang kerjaya. Terdapat mod sepenuh dan juga separuh masa, dan antara program-program yang kita tawarkan adalah seperti Executive Program in Agriculture Advance, in Plantation Management, Landscape Management, Leadership and Management, Human Resource Management dan juga program eksekutif pengurusan dan juga pembangunan luar bandar lanjutan. Jadi kepada adik-adik yang masih tercari-cari tempat untuk melanjutkan pelajaran, UCAM semestinya pilihan yang terbaik. Okey, jangan lepaskan peluang. Layari www.ucam.edu.my untuk sebarang pertanyaan lanjut dan nikmati keseronokan belajar di UCAM. Akhir sekali sebelum saya mengundurkan diri, terima kasih kepada semua yang stay sehingga habis live ini. Jangan lupa untuk terus menyokong kami di live-live akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi di Pep Talk with Madam Safi hari Khamis jam 3 petang minggu depan. Bye. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.
saksikan Pep Talk with Madam Safi setiap Sabtu jam 11 pagi bersama dengan alumni Kolej Risda dan Kolej Universiti Agroscience Malaysia dengan pelbagai kisah yang menarik yang boleh memberi inspirasi kepada kita semua. Jangan lupa saksikan. Bye! Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, Kenapa sedih sangat tu? Oh, tak mendapat tempat di universiti pilihan? Jangan risau. Kami di Kolej Universiti Agroscience Malaysia UCAM sentiasa membuka ruang dan peluang untuk anda semua. Untuk mendaftar, layari www.ucam.edu.my. Jumpa anda di sini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tekan like video ini. Cantik.